Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Nurel Akidah. Antara paparan BIS Selatan minggu ini, Kerajaan Johor rancang wujud pelabuhan keempat pacu ekonomi wilayah Iskandar. Penubuhan EDC bantu percepat transformasi PKS Johor. Malaysia bukan dalam krisis dan akhir sekali pelaksanaan GST reaksi peniaga. Kerajaan Negeri Johor merancang mewujudkan pelabuhan keempat sebagai salah satu usaha memacu perkembangan ekonomi di wilayah Iskandar, pengerang kota tinggi antara lokasi yang dicadangkan selari dengan kedudukannya sebagai hub utama sektor minyak dan gas di rantau Asia ketika ini. Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin berkata, Lembaga Pelabuhan Johor LPJ akan diberi tanggungjawab untuk membangunkan pelan induk pembangunan pelabuhan itu yang dijangka siap penghujung tahun ini. Menyokong usaha Lembaga Pelabuhan Johor untuk bangunkan master plan pelabuhan yang memerlukan antara lain nanti pekerja-pekerja dalam bidang logistik dan sebagainya. So that's already one. Beliau percaya pembinaan sebuah lagi pelabuhan itu dapat mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, khususnya tenaga kerja mahir meliputi pelbagai bidang. Setakat ini, Johor mempunyai 3 pelabuhan utama iaitu di Pasir Gudang, Tanjung Langsat dan Tanjung Pelepas. Mengenai perkembangan projek Forest City iaitu projek pembangunan perdagangan bercampur yang melibatkan proses penambakan di Mukim Tanjung Kupang, Gelang Patah bernilai 600 bilion ringgit, Datuk Muhammad Khalid berkata projek berkenaan sudah pun mendapat kelulusan Jabatan Alam Sekitar JAS. Every world, termasuk Singapura sendiri, melakukan penambakan. Okey, yang penting ialah penambakan itu mengikut garis panduan alam sekitar dan sebagainya, dan ini telah pun dipatuhi oleh Forest City dan mana-mana itu. Seperti yang telah saya katakan dulu, kerajaan negeri memang mahu supaya setiap pelabur dan syarikat mematuhi undang-undang peraturan negara, termasuk dalam soal mesti sediakan EIA. Penubuhan Pusat Pembangunan Usahawan EDC dilihat mampu mempercepatkan proses transformasi sektor perusahaan kecil dan sederhana PKS di negeri Johor. Menurut Pengurus Program dan Pembangunan Usahawan Nurul Hayat Abdul Jalal, ia selaras dengan hasrat kerajaan bagi melahirkan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera selain menyumbang kepada pencapaian pemilikan 30% ekuiti Bumiputera pada tahun 2020. Penubuhan EDC ini adalah selaras dengan visi Pelan Induk PKS 2012 sehingga 2020, di mana untuk mewujudkan PKS especially negeri Johor berdaya saing di peringkat global yang dapat meningkatkan lagi kekayaan dan ekonomi rakyat negeri Johor, ke arah kesejahteraan sosial negara. Dan penubuhan EDC juga amat pentinglah bagi mempercepatkan transformasi PKS Negeri Johor selaras dengan hasrat kerajaan, iaitu mencapai matlamat mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera. Dan seterusnya, our target is pencapaian pemilikan 30% dalam ekuiti Bumiputera pada tahun 2020. Tambah beliau, penubuhan EDC juga menjadi platform dalam usaha kerajaan negeri untuk membudayakan bidang keusahawanan. Ini sekaligus menjadi pemangkin bagi merancakkan ekonomi masyarakat di negeri ini serta berdaya saing sehingga ke peringkat global. Di sini kami bukan sahaja cuba untuk melahirkan usahawan. Kalau ikutkan kita punya tagline EDC, usahawan kerjaya pilihan, kan? Itu tagline EDC lah. So bukan saja kami nak create, kat sini saya nak tekankan bukan saja nak hasilkan usahawan, tetapi melalui 5 aspek ni lah, iaitu pembudayaan, creation tadi, pemajuan, pemantapan dan juga daya saing global. Sementara itu, galeria yang terdapat di EDC bakal memberi ruang kepada para usahawan di negeri Johor untuk mempromosikan produk mereka. Menurut Nurul Hayat, pihaknya kini dalam proses menyediakan prosedur operasi standard SOP bagi memastikan kesemua usahawan berpeluang mempamerkan produk mereka di galeria berkenaan. Kami ada lebih kurang 54 produk sehingga kini. Okey, 54 produk tu daripada 36 orang usahawan, di mana kami masih dalam perangkaan membuat SOP
keluar masuk produk ni. Sebab kita nak juga bagi peluang pada usahawan yang lain turut serta. Sebab EDC ni center. Orang keluar masuk maksud saya bukan saja orang keluar masuk usahawan, begitu juga dengan eksporter, begitu juga dengan agensi-agensi kerajaan luar yang buat yang selain daripada dia orang khusus kat sini, dia orang ada meeting apa semua, dia orang nampak produk-produk ni. Dekat sini kita kategorikan juga produk-produk ni kepada pelbagai aspek. Saya rasa ada 5. Itu kita clusterkan into produk halal, produk ekspor, produk bio, produk craft, dan kita ada contoh ni sampel perniagaan yang boleh di-franchisekan. Majlis Agama Islam Negeri Johor MAIJ menyasarkan kutipan zakat sebanyak RM230 juta pada tahun ini. Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin berkata, MAIJ yakin mampu mencapai sasaran itu selepas berjaya mengutip zakat sebanyak RM211 juta pada tahun lalu, melebihi sasaran yang ditetapkan iaitu sebanyak RM195 juta. Jelas Datuk Muhammad Khalid, dengan pertumbuhan ekonomi negeri yang mapan, beliau yakin masyarakat Islam yang berniaga akan terus mengeluarkan zakat bagi membersihkan harta mereka. Kita percaya dengan pertumbuhan ekonomi, masyarakat Islam yang berniaga akan terus membayar zakat, dan kita di peringkat Majlis Agama Islam Johor akan tentukan pengagihan itu mengikut syarat-syarat yang telah ditentukan dapat dilakukan secara berkesan dan benar-benar dan menyeluruh. Tambah beliau, demi memastikan tiada individu yang tercicir daripada menerima zakat, MAIJ telah melancarkan jejak asnaf pada tahun lalu agar bantuan tersebut dapat disampaikan secara menyeluruh. Kerajaan negeri juga komited dalam meneruskan usaha menyediakan bantuan kepada umat Islam yang tidak berkemampuan, termasuk memberikan bantuan perumahan, kesihatan dan pendidikan. Seperti yang telah saya maklum dalam bajet negeri, kita memperkenalkan beberapa program baru seperti bantuan kepada pelajar-pelajar miskin sekolah agama yang mendapat RM2.50 satu hari duit makan, duit belanja. Dan ini melibatkan seramai 15,000 orang murid. 15,000 orang murid dengan peruntukan 6.6 juta. Begitu jugalah kita dalam soal-soal rumah. Kita akan menyediakan rumah-rumah transit kepada orang miskin yang betul-betul tak boleh bayar sewa. Dia boleh duduk setahun percuma dan berusaha untuk dia mengupayakan dirinya dan sebagainya. Jadi itulah antara usaha-usaha yang kita lakukan untuk kita mengagihkan zakat dan menentukan golongan sasar yang layak dikenal pasti untuk kita bantu mereka. Untuk laporan B Selatan selanjutnya selepas ini. Kembali semula. Malaysia bukan dalam keadaan gawat atau krisis seperti yang dihadapi pada tahun 1997, 1998 dan 2009. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Katanya strategi-strategi yang digariskan dalam Perutusan Khas tentang perkembangan ekonomi semasa dan kedudukan kewangan negara yang diumumkan baru-baru ini adalah langkah proaktif berikutan faktor ekonomi luaran yang di luar kawalan kerajaan. Secara keseluruhannya, dalam keputusan saya pada pagi ini, dapat saya rumuskan 6 perkara as key takeaway points. Pertama, kita bukan di dalam keadaan gawat atau krisis seperti mana tahun-tahun 1997 dan 1998. Bahkan tidak juga seperti tahun 2009 yang lalu sehingga package-package stimulus perlu dilaksanakan. Kedua,
Strategi-strategi kerajaan diumumkan tadi adalah langkah proaktif untuk melakukan penyesuaian atau adjustment berikutan faktor-faktor luaran yang luar kawalan kita. Ini merupakan satu reality check berikutan antaranya perubahan harga minyak dunia. Ketiga, akaun semasa, current account dalam imbangan pembayaran kita insya-Allah dijangka kekal positif dan tidak berada dalam defisit. Keempat, pasaran kewangan tetap teratur dan kokoh. Malah mata wang ringgit walaupun mengalami penyesuaian ketika ini akan kembali ke paras yang menggambarkan asas ekonomi yang kukuh. Tambah beliau, perbelanjaan pembangunan berjumlah 48.5 bilion ringgit yang diperuntukkan dalam bajet 2015 tidak berubah dan akan tetap dibelanjakan. Untuk bajet 2015, sebanyak 48.5 bilion ringgit tidak berubah dan akan tetap dibelanjakan. Ini termasuk projek-projek bersifat people economy seperti perumahan rakyat, tebatan banjir, kemudahan asas, elektrik, air, pengangkutan awam, termasuk projek lebuh raya PEN Borneo. Di samping itu, projek-projek MRT jajaran kedua, LRT, High Speed Rail Kuala Lumpur Singapura, Rapid di Pengerang, semua akan tetap diteruskan. Sementara itu, bagi perbelanjaan mengurus dijangka dikurangkan sebanyak 5.5 bilion ringgit dengan mengutamakan perbelanjaan yang benar-benar diperlukan sahaja. Datuk Seri Najib berkata demikian dalam perutusan khas tentang perkembangan ekonomi semasa dan kedudukan kewangan negara di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Cukai barang dan perkhidmatan GST yang bakal dilaksanakan pada April tahun ini merupakan antara langkah diambil bagi meningkatkan hasil kerajaan. Sehingga pertengahan Januari 2015, lebih 304,000 syarikat telah berdaftar dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Usaha menggalakkan semua syarikat berdaftar akan terus dilakukan yang akan menyumbang kepada tambahan kutipan GST sebanyak 1 bilion ringgit. Hanya berbaki kurang 2 bulan pelaksanaan GST, kru TV Selatan cuba mendapatkan reaksi daripada para peniaga di negeri Johor. Okey, dari segi pelaksanaannya macam mana sebagai peniaga kita patut tak kita charge 6% tu dekat pengguna kan. So macam saya masa setia kabur pergi ke custom, macam dia punya penerangan pun macam masih orang kata 50-50 lagi. So tak ada penerangan kat situ. Macam saya bisnes saya belum cukup 500,000 lagi kan. So belum 500,000 tu, so maknanya tak perlu didaftar kan. Bila kita tak perlu didaftar, kita tak dapat penerangan yang sepenuhnya lah. Bila dah daftar nanti ada orang kata ada dia punya training apa macam benda something like that. Saya harapkan macam ada satu orang kata training ataupun satu orang kata macam penerangan lah. So penerangan tu macam orang kata kita boleh datang at any time. So macam kita peniaga kan, kita pun agak susah nak ikut waktu diorang kan. So kita kalau ada waktu tu macam kita nak datang at any time, kita boleh tahu. So ada macam info counter lah. Kita boleh dapat orang kata information tentang GST ni. Apa yang saya tahu, kita sebagai peniaga ni tak perlu charge kepada orang kata kepada pengguna kan. Contohnya barang-barang makanan ni memang tak ada sepatutnya, tapi ada setengah pihak yang ambil kesempatan nak charge kepada pengguna. Padahal kalau kita beli komputer ada 6% lah, contoh lah, itu baru lah orang kata kita boleh claim kepada kerajaan macam tu. Kita rasa produk ni tak ada apa-apa penambah untuk harga tudung lah. So cuma dia akan tambah untuk nanti 6% tu. So mulanya kita ingat macam butik-butik macam ni tak ada GST. So diorang dah kuat kuasa, so kita dah daftar lah. So kita akan buka kuasa 1 bulan 4 ni. Cuma kita HQ yang buat dan so far saya rasa ada positif dan negatifnya lah. Cuma macam mungkin orang akan fikir 6% tu ada kenaikan sikit untuk servis kita lah. So nanti harga tudung plus 6% macam tu. Kita bagi tahu pada side customer lah. Dia rasa akan
untuk membeli barang tu harga semakin tinggi, semakin naik. Sebab diorang akan komplain lah mungkin. So yang kita pun kita agak macam okey, mungkin bulan 4 nanti silakan turun sikit. Kemungkinan macam tu lah, kita pun tak boleh agak. Lepas tu dari segi positifnya, kemungkinan benda-benda ni semua untuk membantu ekonomi Malaysia juga, untuk meningkatkan segala orang kata ekonomi ada tu sikit kan. So mungkin dengan cara ni kita boleh membantu. Macam kita peniaga apa tahu, kita takut orang boykot. Okey, macam produk yang kena GST kita tak payah beli. Habis macam mana kita peniaga? Contoh baju lah kan, 6%. Pada kita banyak tu 6%, bukan sikit. Sebab kadang kita bila time offer, kita dah kurangkan harga tu daripada kata 300 jadi 150 dah separuh harga. Lepas tu kita nak kena charge pada customer pula 6% lagi. Customer mungkin tak akan terima benda tu. Kita takut satu hari nanti bila pengguna ni dia bosan. Alamak, nak beli baju nak kena GST lah. Jadi diorang mungkin akan kurangkan belanja untuk beli pakaian baru. Jadi kita yang sebagai peniaga ni takut terasa benda tu. Akhirnya pengguna juga. Sebenarnya pengguna pun, rakyat Malaysia mungkin penerimaan kepada GST mungkin dah terbuka dan menerima dia. Tapi akhir kata pengguna sendiri yang kena bayar juga GST 6%. Barang-barang yang nak dibelanja, apa barang yang perlukan GST, dari kita ikut peraturan kerajaan, barang ni perlu GST, kita ikut GST. Dan pengguna juga yang akhirnya akan bawa pembayaran tu kepada kita. Kita simpan duit tu untuk kerajaan. Kita sebagai orang kata memberi pulangan atau simpanan untuk kerajaan. Kita membantu sesama dalam GST. Mungkin GST pun cukai perkhidmatan pun ada daripada management. Itu pun kadar sewa lain, cukai perkhidmatan lain, dan menyebabkan kita punya kos makin tinggi. Kita terpaksa naikkan kadar barang-barang kita juga. Once kita naikkan harga tu pun kita kena cukaikan balik pada GST untuk pengguna sendiri datang bayar lagi. Jadi membebankan tu mungkin pada peniaga. Kita rasa kita beban tak beban, kita juga kena atasi masalah tu. Tetapi pengguna, akhirnya dia kata pada pengguna juga. Pengguna perlu tak sesuai. Mana ada yang GST dia orang tak nak. Dan macam orang kata tak nak membeli sangat. Pendapat kita kenapa perlu 6%? Kalau boleh kita permulaan boleh ada 3% dulu. Bila macam ni ada culture shock. Jadi macam wah 6%. Mungkin 6% pada kita, tapi pada rakyat macam mana? Sekian sahaja BIS Selatan untuk minggu ini. Sebarang maklum balas atau cadangan boleh emailkan ke bis@tvselatan.com.my. Salam takzim.